seorang ustaz juga main betul ekor teruk. Itulah dia kata tengok tu, kalau di luar tu. Tengok tu dari luar, kita pergi kata no, dia kata bukan nak ngaji sangat tu. Apa pun tak tahu. Lagi tak masuk. Kan? Saya pun pergi lah, celak saya bubuk. Jadi janggut saya jumpa panjang kan. Geng lah, geng. Bukan lagi dia kata, kita buat benda sunnah je kan. Nak tarik orang kan. Alhamdulillah. Melalui pun, jemaah tabligh pun ngaji juga. Saya kata kalau kita tak ngaji, tak sah ibadat. Tak sah kira haji tak mana. Ini kita masuk macam tu. Etek bukan menghina dia, membangkitkan semangat dia. Kan macam tuan dia kata, ni pakai celak ni, Nabi cukup suka. Apa kelebihan dia? Cerita satu-satu pakai celak ni. Orang yang pakai celak waktu malam, dia jarang toto dia tak kelabu mata. Yang kelabu mata dengan RM2 ni tak sakit lah, tu masa buat lah. Ni kelabu dia masih kataret ni. Masa mula dia nipis, bila lama dia tebal. Bila kita bubuh habuk celak tu, dia akan keluarkan air mata buang lapis pihak muda-muda tu, baru kalau dah lama dia akan lemur, lama dia keluar kan. Lepas tu bila makin pagi dia ada keting kat sini. Kataret tu. Ya. Dah tebal dia nak operation lah. Ya, tapi kalau tak mau tu dia celak, lama-lama akan hilang. Ini sunnah kelebihan dia. Jadi kita terang, betul akhirnya orang baru boleh terima. Pelan-pelan lah kan, buat benda Islam ni Nabi pun tak bisa. Nabi pun tak kasar dengan awak. Nabi pesan terutama kepada golongan budak, cakap baik-baik, ya. Dan dia kata cakap baik-baik dan cakap dengan lemah lembut. Kan, macam mana cik? Tuan nak tengok ni, kan? Masa cik dia naik masker ni nak pergi mana ni? Mari kita masuk semayang dulu, kita orang belajar air kacang. Baru budak nanti masuk semayang. Lagi tuan pergi belajar air kacang, jangan kena. Ya. Lepas tu dia nanti dia jumpa kita kata mana tuan? Dia mula menengok. Dia ni mula dengan salam, jumpa budak-budak dia bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah lama-lama esok dia bagi salam. Dia pula bagi salam pakai budak macam tu. Macam mana? Lama jom pergi ikut orang pergi seorang, malam ni dah penuh. Atau kita lama-lama dia main. Oh, cucu kita lama kan. Ni cucu orang lain kita ajak, cucu kita duduk rumah. Tak boleh lama-lama. Lepas tu kita usul dakwah Nabi ni. Nabi kata jangan terah. Nabi kata nak buat apa jangan ekstrim. Buat bagi mudah. Kita pun bagi mudah. Kadang kita nak ajak anak kita. Kita kata apa? Abang, tak semayang, nak masuk neraka. Kita semua gunakan negatif. Semua kita gunakan negatif. Salah tak ayat kita? Tak salah. Sikit pun tak salah. Tak semayang masuk neraka. Tapi kita abang dia, ni 2 kali pagi nak masuk neraka. Selalu kita guna negatif. Apa salahnya kita panggil bang? Jom kita masuk syurga sama-sama semayang doa. Kan jadi lembut balik. Bang, 2 kali tengok TV tu bang. Jom kan kita pergi masjid. Kita pergi nikmati apa? Hidangan-hidangan syurga nanti. Masa kita abang setiap langkah Allah bagi satu hidangan di akhirat. Hidangan dalam syurga talam. Abang jom kita pergi. Pusing hari ni kok jauh sikit bagi banyak talam lagi. Kan? Bawa anak kita, ajak tu positif. Jom, ayo semua ambil semayang. Kita berjemaah sama-sama nanti masuk syurga. Masuk syurga dengan ayah, umi, adik dengan abang. Dia mungkinnya ni kan agak. Betul tak tuan? Kalau kita marah anak kita macam tu. Semua kita dah. Atau kita marah bini kita. Apa ni? Tahu dah syurga awak tak buat kaki suami tahu. Betul. Ingat apa tak kita kata jom kan? Jomlah sayang Intan Ayu kan? Ya, mudah-mudahan kita jodoh kita berbekalan sampai ke syurga. Jom kita semayang semua sama-sama. Kita kejut tengah malam. Ingat kejut tengah malam. Saya buat datang. Saya akan kahwin orang lagi. Enggak ayat tu dia bagi tak. Tak cara doa lah. Jangan buat doa macam tu. Doa tu bahaya. Tapi maksudnya kaedah. Kadang kita marah, ada ketika marah. Ada ketika yang kita cuma perlu mengubah ayat. Nabi banyak menggunakan kaedah-kaedah begitu. Kan? Dia tak ajar kata jom tinggal sahabat Nabi, dia tak kata macam tu.
Ayo, bangun kita kuatkan iman kita. Mari kita kuatkan iman kita. Jadi sahabat dia, kuat iman. Bagaimana? Zikir. Kita ajak jom zikir. Jom. Ya. Maka sebab itu kita tengok, ya, hadis itu suruh kita pergunakan waktu kita dalam keadaan semangat dan bertenaga untuk beramal ibadah. Nabi kata, agama ni mudah. Ya, tak ada seorang pun yang tidak suka ambil berat dalam agama, melainkan dia ni kadang-kadang kalah. Bila dia sendiri buat keras seorang-seorang kat diri dia, dia akan cepat tewas. Itu Nabi kata nak suruh kita buat apa? Ya, ketika kita bertenaga ni, hendaklah kita melakukan amal ibadah dengan sempurna. Ya, dengan cara tu bila kita buat dengan elok, lama-kelamaan kita akan jadi tenang dengan ibadat kita. Bila kita tenang dengan ibadat kita, dia akan menyebabkan kita tak bosan dan tak jenuh. Bila kita tak dapat rasa kelezatan, dia akan main jenuh. Yang kata macam Nabi, ya, macam Nabi. Pasal apa yang Nabi kata malam ni makin buka kaki dia rasa lazat. Kita lari makin, kita mengantuk. Bila kita mengantuk, buat tu ala kadar. Buat ala kadar, jiwa bukan suatu mati. Jadi dia tak mau. Cuba kita buat tu dapat rasa lazat. Kata lazat khusyuknya, lazat doanya. Tak payah orang duduk marah kita sendiri faham. Sebab rasa kelazatan. Kan, contoh dah sampai satu tahap lazat, ketagih dah dengan mengaji ni, betul tak? Kalau satu malam ustaz kata orang beritahu malam ni ustaz ni tak dapat main. Kadang-kadang sampai tahap macam tu lah. Tak mana pula Nabi ya. Yang lama malam ni pasal rasa lazat. Kalau ustaz telefon, orang minta maaf malam ni saya tak boleh main, dia tak kata alhamdulillah ustaz tak boleh main. Dia akan cari ganti lah, ustaz mana ganti. Dia sampai satu lazat, saya guna ketagih lah. Ketagih lah. Oh tak ada, tak boleh. Jadi rasa tu yang menyebabkan kita bangkit lah. Ni tak ada rasa ketagih, menyesal. Orang bila pergi tempat tu dia makan kau sedar. Tiap-tiap kali dia lalu lampu, dia kena singgah. Nama main kulit dia mesti singgah. Macam apa? Kaki. Tapi cuba dia tak kat mulut tu, bunyi dalam hati dia kali ni ya. Kan? Dia suat-suat tu kali ni ya. Dia bukan ketagih, dia melak. Lain kali kalau orang bawa pergi tempat tu pun tak ada feeling. Lah ni cerita nak pergi ada feeling. Nak pergi feeling ni kena buat sungguh-sungguh sampai kita dapat rasa benda tu, sampai rasa kelezatan dia. Lepas tu tak bosan dan tak jenuh. Sebab tu kata Dr. Sukardawi, saya merasa sangat sedih dan terkejut bila mendengar ada berita menyatakan bahawa ya, sebanyak 270 orang jemaah telah menjadi korban ketika melontar jumrah. Melontar jumrah. Nak melontar jumrah tu kan, kadang bukan kata melontar jumrah nak pergi kucuk Hajarul Aswad tu. Nak kucuk batu hitam Hajarul Aswad tu, benda tu sunnah. Tapi kerana tak ada kita kata iman ilmu ni menyebabkan berlaku macam-macam. Kadang sampai berdarah, kadang sibuk, apa bunyi macam-macam. Sedangkan tu sunat. Sunat tu boleh tak diselesaikan dengan sunat yang lain? Dia tak perlu mengucuk. Sunatnya mengucuk isi selam dia saja. Ingat? Kucuk. Kita lambai tu. Tu kan yang lambai tangan bila kita letak dalam hijau kan? Ya. Jadi ia tu memadai. Boleh dah, sunat dah. Sujud di sana sunat. Tang sini boleh dah, sunat juga. Sunat tang sini tak kacau orang. Sunat tanah tak kacau orang. Tikung, baju keluar buat macam ni. Aku boleh lah pucuk aja Rasulullah buat tangan macam ni. Bapaknya kena 300. 300 memang boleh lah ada orang pupung. Apa kita dapat? Pucuk sunat 300. Baik 300 bagi pakai miskin kan. Jadi bila orang tak faham lagi, kata Dr. Sukardawi dia ajar Saudi umur banyak tu mati. Tiap-tiap tahun duduk ada. Dan namun masih banyak lagi kita dapati sebagai ulama memfatwakan bahawa tidak sah hukumnya melontar jumrah sebelum matahari tergelincir ke arah barat, iaitu selepas 3 hari. Sebab tu ada pendapat yang dhaif, ada pendapat dua di kalangan para ahli ulama boleh melontar sampai subuh. Ada pendapat yang saya kata pasal nak tunggu tengah hari itu, kadang-kadang sampai beribu-ribu, kita ambil qaul yang dhaif. Yang sampai itu dia lontar.
Lepas subuh atau kita kata ambil lah pukul 9-10 pagi tu, kita letak. Ni tak gelincir lagi. Sebab ada ulama fatwa kata mesti kena sebelum, ada pendapat yang kata boleh. Tuan-tuan dulu kata boleh. Ini ada pendapat ni. Ya. Sebab kita tengok bila keadaan seperti itu berlaku, menyebabkan bukan kata jadi ibadat tu jadi malapetaka. Ya. Walhal Rasulullah sendiri telah memberikan keringanan dan kemudahan dalam perkara haji. Bila ditanya atas sesuatu, baginda akan menjawab, lakukanlah yang dia dan bersuara bagi kamu. Habis sedikit tuan-tuan, sampai tajuk belakang. Tak boleh berhenti ya. Di antara para ulama besar yang membolehkan untuk melaksanakan jumrah sebelum waktu tengah hari adalah ulama yang sangat alim mengenai manasik haji. Ulama dari Yaman yang bernama Taus. Keduanya adalah murid kepada Abdullah bin Abbas. Ini murid kepada sepupu Nabi sendiri. Dan yang ketiga adalah Abu Ja'far Al-Baqir, Muhammad bin Ali bin Al-Husain. Ya, seorang ulama juga di kalangan keluarga Rasulullah SAW. Jadi kalau Allah tidak ada seorang ulama pun yang membolehkan untuk melakukan jumrah sebelum waktu tergelincir, keadaan darurat yang telah berlaku sekarang ini pun menuntut kita untuk memberikan kemudahan dan keringanan pada hamba Allah, ya, dengan cara membolehkan mereka melakukan jumrah selama 24 jam seharian penuh, bukan hanya waktu gelincir tengah hari saja, supaya mereka tidak lagi menjadi korban kesesakan. Dari dalam kesempatan ini kata Dr. Yusuf, saya sangat berterima kasih kepada Allah Yarham Syekh Abdullah bin Zaid Al-Mahmud yang telah mengeluarkan fatwa semenjak 25 tahun yang lalu, di mana beliau membolehkan para jemaah haji untuk melakukan jumrah sebelum waktu gelincir matahari. Fatwa tersebut diterbitkan dalam sebuah makalah yang bertajuk Kemudahan Islam. Semoga Allah membalas semua usaha dan keikhlasan Syekh Abdullah dan segala kebaikan. Masih ada pendapat juga. Jadi ada seorang kawan saya, dia kata, saya ambil kaul yang dhaif. Ada kaul juga yang nyatakan boleh melentang sebelum daripada itu saya letak lepas subuh. Jadi ada sudah subuh tu dah masuk hari tu dah. Cuma tak boleh tak buat. Sebab dia kata apa? Betul ya Ustaz, bila saya melontar lepas subuh tu, malam tu saya tengok warta berita ramai 2-3 orang mati. Yang ni ya, yang kadang-kadang jadi bahaya. Tapi kalau kita tengok kadang-kadang fatwa daripada Tuan Haji pun dia ada berubah. Kadang fatwa tentang haji empat pun ada kan. Ya, kerana kalau dibuat begitu kadang-kadang lumpuh sistem ketika mengerjakan haji dan sebagainya. Jadi ini perkara yang berkaitan dengan hilaf, ya. Janganlah kita duk panjang lah, oh ini ada kata boleh pula dah. Tengok dalam kitab manasik haji dia mati dia. Ini tu terus pedohi kita. Tentang nak ambil pendapat, sebab kita apa-apa pun biar berdasarkan pendapat. Ya? Jangan kita rekod sendiri. Kalau ada pendapat, kita sikap dengan pendapat daripada imam mazhab ataupun daripada ulama-ulama yang lain. Ya, jadi mudah-mudahan bila kita buat macam ni, mudah-mudahan dia dapat membantu meringankan, ya, urusan amal ibadah kita. Wallahu a'lam. Ada nak tanya apa?